Selamat pagi. Hari ini tajuk saya ialah menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek. Bacaan dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 pasal 5 sampai ayat 5 sampai 10. Saya akan baca. Demikian jugalah Kristus, dia tidak memuliakan dirinya untuk menjadi imam besar. Tetapi Allah telah berfirman kepadanya, "Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu." Allah berfirman juga di suatu tempat lagi, "Engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ketika Yesus hidup sebagai manusia, dia telah berdoa dan merayu dengan ratap tangis kepada Allah yang berkuasa menyelamatkannya daripada kematian. Dan Allah telah mendengarnya kerana kesalehannya. Sungguh pun dia anak, namun dia belajar taat melalui segala penderitaannya. Setelah dia menjadikan sempurna, dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua yang mematuhinya. Dia dipanggil Allah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Selalu ada ramai orang bertanya soalan ini. Dia kata, siapakah Yesus Kristus? Ada orang kata Yesus Kristus ialah Tuhan. Ada orang kata Yesus Kristus ialah manusia. Ada orang kata dia ialah manusia dan Tuhan bersama-sama. Ada orang kata dia 100% manusia, 100% Tuhan. Macam mana boleh ini? Kita lihat, kalau dia kemanusiaan dia ialah dia panggil anak manusia. Dia dipanggil nabi, ada penyembuh, selalu dia sembuhkan ramai orang. Dia imam besar atau pemutus iblis. Dia selalu pun kejagaan syaitan-syaitan. Ketuhanan dia ialah dia panggil anak Tuhan, pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan, wajah Tuhan, image Tuhan. Yesus kata, bila engkau lihat saya, engkau boleh lihat Tuhan. Engkau kenal saya, engkau boleh kenal Tuhan. Dia dengan Tuhan tidak berbeza. Ini siapa? Yesus. Tetapi kita lihatkan buku Ibrani. Buku Ibrani kata Yesus sebagai manusia. Ayat 5, 7 dan 8 kata dia menjadi imam besar. Dia hidup sebagai manusia. Sebab Yesus pada masa itu ialah manusia. Dia telah berdoa. Dia pun berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Dia merayu dan dengan ratap tangis. Dia menangis pun. Dia jadi rupa manusia lah. Dia pun seorang yang saleh. Sebab dia kata Allah telah dengarnya kerana kesalehannya. Dia pun saleh. Dia pun anak Tuhan. Di manusia, dia belajar taat. Dia belajar taat melalui penderitaan. Sebagai manusia, dia tidak rupa biasa banyak. Yesus sebagai manusia, nomor satu, dilantik imam besar. Dia doa kepada Tuhan. Dia seorang anak yang belajar ketaatan. Dia menangis seperti rupa manusia sajalah. Sebab dia pun doa kepada Tuhan.
Tetapi ada ayat kata Yesus sebagai ilahi. Sebagai ilahi ialah ayat 5, 6, 9 dan 10. Ayat 5 kata, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu. Ini Tuhan kata, engkau ialah anakku, anak Tuhan. Yang lain satu tempat, dia pun kata Allah berfirman, engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkizedek. Ini imam untuk selama-lama. Siapa saja boleh selama-lama, hanya Tuhan. 9, dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua orang yang mematuhinya. Dia ialah sumber penyelamatan yang kekal. Dari dia, di dalam dia ialah sumber. Di dalam dia ialah penyelamatan. Dia dipanggil Allah menjadi imam besar menurut peraturan Melkizedek. Ini orang Melkizedek ini siapa? Sudah ulangkan 2 kali. Kita nanti akan lihat dia. Dia di Alkitab sudah memperkenalkan orang ini Melkizedek. Tapi kita Yesus sebagai ilahi, dia kata satu, dia ialah anak Allah. Dia jadi imam selama-lamanya. Dia pun jadi sumber keselamatan kekal. Dia seorang imam besar menurut perintah Melkizedek. Dan Yesus ialah sebagai manusia, Yesus sebagai Tuhan. Sekarang lihat Melkizedek, dia siapa? Melkizedek ini dalam Ibrani, dalam perkataan Ibrani atau perkataan Yahudi, ialah Malik ialah raja, Sedek ialah kebenaran, Melki ialah raja saya. Melkizedek, raja saya yang benar, atau raja kebenaran saya. Ini Melkizedek, dia artinya ialah raja kebenaran. Raja kebenaran, dia memang benarlah. Dia pun di buku Kejadian, dia pun ialah raja dari Salem, dari tempat Salem. Atau Salem ialah damai. Dia pun raja damai. Yerusalem ialah kota damai. Kota damai. Dia pun imam Tuhan yang maha tinggi. Itu Ibrani gunakan El Elyon. Mazmur 110 ayat 4 pun dia tulis, dia El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Dia imam Tuhan maha tinggi. Dia membawa roti dan wain dan memberkati Abram. Abram memberi kesepuluhan kepada dia. Ini kita siapa ini Melkizedek? Nombor 1, kita di Alkitab kata kita tidak tahu dia dari mana, dia wujud dari mana, dia pergi mana, dia atau akhirnya tidak tahu. Tetapi dia seperti satu persona sudah diperkenalkan di Alkitab. Awal-awal pada buku Kejadian, pada Abram, masa Abram. Abram memberi kesepuluhan kepada dia. Dia memang baik Tuhan lah. Ini kita memberikan kesepuluhan kepada Tuhan saja. Dan dia membawa roti dan wain dulu. Tak ada orang tahu apa roti dan wain. Tetapi sekarang jadi Kristian, kita baru tahu di Perjanjian Baru, Yesus kata ini roti dan wain ialah badan, tubuh dan
darah saya. Ini ialah korban dia. Dia memberkati Abraham. Abraham ialah Yahudi yang pertama. Dia memberkati dia. Dia memang Tuhan. Di sini Melkisedek ialah Tuhan. Dia seperti Tuhan sebab dia raja kebenaran, dia raja damai, dia imam Tuhan yang maha tinggi, dia jadi korban Tuhan membawa roti dan wain, dia jadi berkat Tuhan memberkati Abraham, dia jadi Tuhan yang menerima kesepuluhan persembahan. Ini Melkisedek baru datang di dalam Alkitab, buku Kejadian, buku Ibrani, dan buku Mazmur. Kita boleh lihat awal-awal sebelum Kristian, sebelum Perjanjian Baru, ini Melkisedek, ada Tuhan sudah adalah plan dia yang dahulu. Bila manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia plan Tuhan tidak mau tinggalkan manusia. Dia plan sudah mau cari manusia, yang pilih manusia, yang lantik manusia, membawa manusia kembali kepada kerajaan dia. Abraham ialah yang Yahudi yang pertama, atau suku yang pertama yang Tuhan sudah pilih. Dan di sana Melkisedek sudah wujud, sudah datang, dan Abraham akan menyembah dia, berikan kesepuluhan kepada dia. Dia membawa roti dan wain. Ini adalah konsep dia sudah yang memperkenalkan adalah dia akan jadi korban untuk manusia, korban yang sempurna. Dia pun di sini kita lihat semua aspek. Ini aspek ilahi saja, aspek ketuhanan saja. Tidak ada satu aspek ini kemanusiaan. Sebab aspek ini kita lihat Melkisedek, Yesus pun jadi menurut peraturan Melkisedek. Ini ada kata di Perjanjian Lama, di buku Kejadian, ada buku Mazmur, kita buku Ibrani, kita sudah lihat Yesus ialah yang menurut peraturan Melkisedek jadi imam besar selama-lamanya. Yesus yang pertama jadi imam besar. Imam besar ialah di sebelah sini, ini kanan ialah manusia, kanan kiri ialah Tuhan. Ini Tuhan kena manusia yang jadi musuh. Hanya Yesus Kristus jadi imam boleh bawa korban manusia kepada Tuhan. Dan dia di tengah-tengah. Dia jadi tengah-tengah, dia bawa dua aspek, manusia dengan Tuhan yang memberikan perdamaian. Yesus sudah jadi kebenaran, sudah jadi perdamaian. Ini dibawa mereka dua. Yesus sudah jadi korban, bukan saja dia ialah imam, dia sendiri jadi korban. Dia sendiri mati, ya, dan terbangkit. Dia mau mati yang dia menang atas dosa, kematian, dan syaitan. Dia bangkit, berikan kehidupan kepada manusia lagi, hidup selama-lamanya. Dia jadi rahmat Tuhan. Ini adalah contoh asas Kristus. Ini peraturan Melkisedek ialah di Kristus, contoh asas Kristus. Kristus dengan Melkisedek, Yesus dengan Melkisedek ialah sama. Sebab ini ialah hanya orang yang sempurna. Dia ialah milik Tuhan, milik syurga. Orang yang ada kebenaran, dia milik Tuhan. Dia orang yang damai, milik Tuhan. Dan
Dia sekarang jadi korban untuk manusia. Dia bawa roti dan wine. Ini adalah korban yang sempurna yang boleh selesaikan penalti manusia. Ini adalah dia mesti dari Tuhan. Dia dari syurga. Dia pun boleh menerima kesepuluhan, persembahan kesepuluhan. Dia mesti milik Tuhan. Dia pun rahmat Tuhan. Jadi rahmat Tuhan dia boleh berkat yang memberikan berkat kepada ramai orang. Ini adalah Yesus dengan Melkisedek yang sama. Tetapi di Perjanjian Lama digunakan Melkisedek sebab ini adalah raja kebenaran. Atau kita ada raja damai, pendamaian. Di dalam Alkitab baru, Perjanjian baru, kita boleh lihat kan ini dia ada putra perdamaian, Prince of Peace, putra kebenaran, Prince of Righteousness. Ini yang dua-dua kita lihat, ini Melkisedek dengan Yesus Kristus ialah yang sama. Satu sudah diberitahu di dalam Perjanjian Lama, satu diberitahu di dalam Perjanjian Baru. Ini berdua-dua ini ialah di dalam musim puasa. Kita mesti mau tahu musim puasa kita lihat bila kita bertemu dengan Tuhan, kita mesti mau ingat Tuhan sudah plan dia sudah siap sedia. Bila manusia sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan manusia dan lupakan manusia. Dia sudah ada plan. Plan dia yang mula-mula dia ada pilihkan orang yang akan dia membawa, dan sebab itu orang yang boleh respon kepada dia, membawa dia, memberikan iman kepada dia sampai dia menolong dia tahu dia mesti mau masuk di dalam ke arah kebenaran, ke arah perdamaian, ke arah pengkorbanan. Dia ini Melkisedek yang sudah datang pada masa awal-awal, pada masa Abraham. Tuhan sudah plan. Entah sampai Yesus Kristus datang, ini plan sudah sekarang selesai, sudah penuh, masa sudah penuh. Seperti saya saya ada idea mau beli buah kereta. Saya sekarang mau beli kereta, kita simpan uang dulu. Saya pun lihatkan, lupakan kereta macam mana saya mau beli. Dan lepaskan beli uang sudah ada, saya sudah beli. Perlahan-lahan beli kereta ini. Ini ikutkan rupa, ikutkan contoh, ikutkan apa jenis saya mau. Lepas itu saya letakkan deposit, mau belikan kereta, sama bantu. Saya perlahan-lahan mesti mau berikan bank ini loan, pinjaman ini. Ini adalah plan-plan lama-lama, tidak plan sekarang saja. Tidak plan lama-lama, saya sudah siap sedia sampai ini hari ini. Sekarang Lent, ini puasa, musim puasa ialah bila kita puasa yang bertemu dengan Tuhan, kita mesti tahu kita bertemu dengan Yesus. Yesus akan datang ke Jumaat Agung dan datang ke hari Paskah. Yesus akan bangkit, kebangkitan dia. Kita lihat ini Melkisedek ialah sudah datang, dia ialah Yesus Kristus. Kita akan bertemu dengan dia. Dia sudah buat siap sedia semua untuk manusia. Kita sekarang hanya menerima dari dia, yang ikut, yang percaya, yang jadi murid dia. Marilah kita doa. Tuhan yang Maha Kuasa, tolonglah kami boleh serah sendiri, sebab Tuhan sudah plan dia sudah lama. Bila manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah plan yang lama-lama
Dia sudah adalah cara-cara dan rancangan-rancangan yang boleh menolong manusia. Sekarang masa sudah sampai, hanya Yesus Kristus sudah siap sedia. Dia ialah korban yang sempurna. Dia akan hapuskan semua dosa manusia, dan semua penalti dia sudah bayar. Dia sudah selesaikan. Hari ini kami hanya menerima, percaya, mengikut yang dapat rahmat Tuhan, yang jalan yang menuju ke arah Tuhan. Tolonglah kami. Bila kami lihat Jumat Agung, lihat hari Paskah, kami boleh lihat ini ada kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Yesus Kristus, plan Tuhan, rancangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.